golongan pekerja, warga emas dan majikan mengalu-alukan langkah pemerintah untuk melanjutkan kredit pekerjaan warga emas sehingga 2025 seperti yang diumumkan dalam belanjawan tahun ini. Pihak Kesatuan Sekerja NTUC pula berharap para majikan dapat menjadikan golongan pekerja lanjut usia sebagai aset dari segi pengalaman mereka dan jadi mentor kepada pekerja lebih muda. Pada usia 62 tahun, Encik Rahmat Hamid masih lagi giat bekerja di Kemudahan Penjagaan Warga Emas All Saints Home di Yishun. Walaupun berkecimpung dalam industri perhotelan dan F&B selama hampir 4 dekad, Encik Rahmat tiada masalah menimba kemahiran baru. Pada mulanya, beliau memohon pekerjaan bagi jawatan sebagai pekerja pembersihan, tetapi kini menjadi pegawai penjagaan masyarakat bersekutu di sini. Bila saya diinterview, kenapa saya tak tukar bidang yang lebih sesuai untuk saya dan pendapatan lebih lumayan. So saya bilang okey, saya akan cuba dahulu, dan bila saya cuba dalam 6 bulan company hantar saya kos. Kisah tekad dan ketekunan Encik Rahmat ini dikongsikan Menteri Kewangan Lawrence Wong semasa membentangkan Belanjawan 2023. Encik Wong mengumumkan bahawa pemerintah akan melanjutkan kredit pekerjaan warga emas sehingga 2025 dan terus menyediakan imbangan gaji kepada majikan yang menggajikan pekerja sedemikian. Langkah ini dialu-alukan majikan seperti All Saints Home. Jumlah pekerja lanjut usianya kini membentuk hampir 60% daripada keseluruhan jumlah kekitangan. I think that's a wonderful initiative by our government, especially in All Saints Home. We believe in hiring workers of all genre. Knowing that we have this credit, we are more confident to hire senior workers because we can then upskill them accordingly. Menerusi skim itu juga, para pekerja lanjut usia seperti Encik Rahmat dapat dihantar ke kursus-kursus latihan dan kemahiran. Kursus saya belajar ni 14 macam. Kursus hanya backup dalam bidang pekerjaan. Orang-orang yang dah bersara, bagusnya diorang ambil peluang apa-apa bidang yang sesuai untuk diorang. Pengarah operasi NTUC Muhammad Fahmi Aliman berharap para majikan boleh melihat warga emas sebagai aset dari segi pengalaman yang dapat dikongsi dengan pekerja lebih muda. Kalau macam kita melihat mereka sebagai head count, end up they can never do as fast as the younger workers. Jadi di situ yang cara pertama kita memberikan satu awareness, pertolongan kepada majikan. Beliau juga menasihatkan para pekerja matang untuk memantau sektor-sektor yang membangun yang boleh memberikan lebih banyak peluang pekerjaan untuk mereka pada masa depan. Ia juga sesuatu yang akan diusahakan di bawah bidang tumpuan keempat M-3 bagi mempersiapkan tenaga kerja pada masa sekarang dan akan datang. Sementara itu, tidak semua pekerja pengantaran dan pemandu kereta sewa privat menyokong langkah memerlukan mereka membuat caruman kepada CPF mulai tahun depan. Ini menyusuli pengumuman belanjawan tahun ini yang mewajibkan para pekerja platform berusia di bawah 30 tahun menyumbang kepada caruman CPF. Mereka yang lebih tua bagaimanapun boleh juga memilih untuk berbuat demikian. Tambang perjalanan juga bakal naik apabila skim itu berkuat kuasa mulai 2024. Para pekerja pengantaran makanan dan pemandu kereta sewa privat berbelah bagi tentang perubahan terbaru syarat CPF bagi mereka. Ada yang akan memilih untuk tidak membuat caruman kerana percaya ia akan menjejas gaji yang dibawa pulang. Manakala ada pula yang berpendapat langkah itu baik sebagai jaring keselamatan semasa mereka meniti hari tua kelak. Walaupun pelbagai syarikat platform terlibat menyokong inisiatif berkenaan, sebilangan pula meluahkan keprihatinan mereka. Gojek misalnya menyatakan langkah tersebut akan menaikkan kos kepada para pengguna dan platform itu serta menjejas aliran wang para pemandu. Lantaran itu, Gojek mengalu-alukan pendekatan pemerintah untuk mengurangkan kesan ke atas perubahan tersebut. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkata para pemain utama industri boleh memainkan peranan utama dalam berkongsi pengetahuan mereka di sekolah-sekolah. Ini dijangka memberikan inspirasi kepada para pelajar dalam mencari huraian bagi masalah kemampanan. Ini sedang perbadanan ini sering memanfaatkan idea-idea canggih yang boleh mencetuskan minat para pelajar untuk menyahut cabaran serupa.
Misalnya, murid darjah 6 ini mencipta sudu yang boleh dimakan untuk menggantikan sudu pakai buang. Dia memenangi tempat pertama bagi lingkungan usianya dalam sebuah peraduan Sembcorp Marine untuk mencari huraian bagi masalah alam sekitar. Berucap kepada para pemenang siang tadi, Menteri Pendidikan Chan berkata mereka tidak pernah terlalu muda untuk mula memikirkan huraian kepada krisis karbon. Kita beralih ke berita sukan bola sepak tempatan. Singapura berharap sistem bantuan pengadil video atau VAR akan membuka pintu bagi lebih banyak peluang mengadakan perlawanan antarabangsa di sini. Sistem tersebut akan diperkenalkan dalam musim Liga Perdana Singapura akan datang. Jaringan gol yang baik tetapi tidak dibenarkan pengadil atas kesilapan. Pihak berkuasa bola sepak tempatan berharap keputusan sebegini dapat dikurangkan dengan sistem VAR yang bakal diperkenalkan nanti. Sistem VAR diuruskan pasukan 3 orang di Ibu Pejabat Persatuan Bola Sepak Singapura FAS di Jalan Besar. The VR will have access to all the camera angles in the stadium, and he can get these angles to check for any kind of situations. In live speed, in slow motion, it's very transparent in the sense that he will have direct communication with the referee on the pitch. There's no intermediary. Latihan VAR bermula di sini sekitar setahun lalu dengan klub-klub profesional maupun amatur membantu FAS menguji sistem tersebut. Kos ditanggung majoritinya oleh FIFA dan FAS pula mengendalikan sepenuhnya sistem berkenaan. FIFA akan terus menyokong SPL bagi 3 musim akan datang dengan para pemain dan jurulatih mengalu-alukan sistem itu. FAS percaya VAR akan meningkatkan peluang Singapura menjadi tuan rumah pertandingan utama dan bagi lebih ramai pengadil tempatan beraksi dalam pentas antarabangsa. Perlawanan pertama di sini yang bakal menyaksikan penggunaan sistem VAR itu adalah pada 19 Februari ini apabila Albirex Niigata bertemu Hougang United.